الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi satu peluang untuk menyambung buku Umdatus Saliki wa Uddatul Nasik yang ada tulis oleh Al-Imam Ibn Naqib Asy-Syafi'i. Dan kita masih dekat kitab As-Salah, kitab yang kedua, dan kita dah sampai bab yang ke-7 yang muka surat nombor 127. إلى سند الصحيحة المتصلة إلى الإمام ابن النقيب أنه قال في كتابه: باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها وما يجب. قال: متى نطق بلا عذر بحرفين أو بحرف مفهم مثل قي من الوقاية ولي من الولاية بطلت صلاته. Okey, bab yang di sini Al-Imam Ibn Naqib dia akan bagi tahu kita beberapa perkara yang berkait dengan solat. Kalau kita membuatkan dia, salat kita akan batal. Okey, yang pertama dia berkait sama dengan bercakap. Al-Imam Ibn Naqib dia akan bagi tahu nanti kalau di sini ada satu orang yang dia tersebut, okey, walaupun dia tak maksud dia tersebut dua huruf, walaupun dua huruf itu tak berkait dengan salat, okey, ini syaratnya. Syaratnya dua huruf itu tak berkait dengan salat. Satu, yang kedua, walaupun dua huruf itu tidak ada maknanya salat dia batal. Okey. So, maknanya ni syarat yang pertama. Ataupun dia kata kalau satu huruf, bukan dua, kalau dia satu huruf sahaja dan satu huruf itu dia ada makna. Kalau di dalam bahasa Arab ada satu huruf iaitu qi. Qi itu daripada fi'il qama atau daripada fi'il waqa. Waqa maknanya hati-hatilah. Maksudnya qi. Walaupun dia sebutkan satu huruf dan satu huruf itu ada makna, salat dia batal. Kalau dua huruf yang tidak ada makna, salat dia batal. Kenapa? Sebab tidak ada uzur. Tapi kalau ada uzur tidak ada masalah. Kalau di dalam salat dia nampak satu orang macam dia nak jatuh, atau satu orang atas satu kebahayaan akan datang kepada dia, dia akan membagi tahu, boleh, tak ada masalah walaupun dia bercakap. قال: والضحك والبكاء والأنين والتنحنح والنفخ والتأوه ونحوها يبطل إن بان حرفان. Dia kata kalau ada satu orang yang dia di dalam solat dan dia rasa macam khusyuk atau macam hati dia sedih dan lepas tu dia menangis. Okey, so sekarang masa yang dia menangis mungkin ada satu benda yang dia akan keluar semasa dia menangis atau semasa yang dia macam bernafas. Di dalam masa yang sama dia bernafas atau dia macam rasa takut, ada dua huruf yang terkeluar daripada mulut dia. Okey, apa hukum dia? Dia kata kalau dua huruf dia terkeluar, maknanya salat dia batal. So dia cuba, kalau macam dia sedih atau menangis, okey, tak apa, dia boleh bernafas. Dia boleh macam satu nafas yang kuat daripada hidung dia keluar dan masuk. Tidak ada masalah. Tapi masalahnya kalau dalam masa yang sama, masa yang dia menangis atau masa yang dia macam khusyuk di dalam salat, dia jangan keluarkan satu huruf. Kalau dia keluar dua huruf walaupun tidak ada maknanya salat dia batal. قال: فإن كان عذر بأن سبق لسانه أو غلبه ضحك أو سعال أو تكلم ناسيا أو جاهلا تحريمه لقرب عهده بالإسلام وكثر عرفا أبطل فإن قل فلا. Dia kata kalau di sini ada satu uzur yang saya bagi tahu contohnya tadi, macam dia nampak satu orang dia nak jatuh, dia nak bagi tahu dia, tidak ada masalah. Ataupun satu orang yang dia nak betulkan solat, okey, solat diri sendiri, okey, boleh bercakap satu perkataan, tak ada masalah. Satu perkataan, bukan satu huruf. Okey. Contohnya, saya solat. Boleh kata macam tu. Sebab dia berkait dengan solat. Ada uzur di sini. Atau kadang-kadang dia silap. Dia kata, bi'an sabaqa lisanuhu. Macam dia tak maksud dia untuk bercakap. Tapi macam satu benda yang dia berlaku dan dia
ada satu perkataan terkeluar macam ya Allah, contoh. Itu adat dia. Kalau dia macam dia tak tahu, tak ada masalah. Ataupun dia di dalam solat dan tak ada khusyuk. Sebenarnya khusyuk itu bukan rukun di dalam solat. Tapi kadang-kadang dia nampak satu benda dan dia gelak. Kalau dia tergelak, tak ada masalah. Okay, tapi dia cuba macam dia kontrol, jangan bersambung. Kalau dia bersambung, salat dia batal. Tapi kalau sikit je yang dia cuba macam kontrol dia, tapi terakhir sekali dia keluar, tak ada masalah. Tapi kalau dia bersambung, itu masalah, tak boleh. Atau takallama nasian, ataupun macam ya di dalam salat dan dia lupa diri sendiri dan dia bercakap. Dia macam lupa, tak ada masalah. Atau jahilan tahrim al-kalam, atau dia tak tahu hukum bercakap di dalam salat itu adalah haram atau dia tak boleh. Sebab takbiratul ihram, kenapa nama dia al-ihram? Maknanya dia apa yang halal sebelum salat dia jadi haram selepas salat. Itu maksudnya. Itu kenapa panggil dia takbiratul ihram. So maknanya untuk takbiratul ihram, semua yang sebelum salat dia halal, dia jadi di dalam salat haram. So bercakap itu di luar salat halal, tapi masa yang dia masuk salat mana dia jadi haram. Tapi di sini dia kata kecuali kalau satu orang Islam, dia baru masuk Islam, dia tak tahu ni haram atau halal. Itu maafkan kepada dia kalau dia sikit, dia bercakap sikit. Macam kita bagi dia bercakap di dalam salat dan kita kata macam tu, jangan. Atau di dalam salat kita kata jangan, macam contoh kepada dia jangan. Tapi kalau dia bersambung dan bercakap dia jadi banyak, itu salat dia batal. قال ولو علم التحريم وجهل كونه مبطلا أو قال من خوف النار بطلت. Dia kata kalau satu orang dia tahu ni haram, dia tak boleh bercakap di dalam salat. Okay? Tapi dia tak tahu hukum dia. Dia tak tahu generally dia tak boleh bercakap, tapi dia tak tahu hukum dia adalah salat, dia akan batalkan salat. Itu masalah dia sebab dia kena belajar hukum salat itu adalah bercakap di dalam salat, hukum dia adalah haram, dia tak boleh, dia akan batalkan salat. Walaupun dia tak tahu hukum dia, kita akan kata salat dia adalah batal. Sebab itu masalah diri sendiri, dia kena belajar macam mana salat. Atau qala min khaufin nar, atau satu orang dia takut pada macam imam itu baca satu ayat yang berkait dengan neraka dan dia takut, dia kata macam tu. Walaupun dia macam takut pada neraka, salat dia batal. Tapi kalau berkataan atau dia macam terkejut, okay, dia tak maksud dia keluar, tak ada masalah. Tapi biasanya tak ada satu orang yang dia fokus di atas makna dan terakhir sekali ada satu perkataan dia akan keluar. Tak, dia kena kontrol. قال ولو تعذرت الفاتحة إلا بالتنحنح تنحنح لها وإن بان حرفا. Dia kata kalau satu orang di dalam bacaan Al-Quran dan lepas tu bacaan dia keluar macam tak jelas. Ini macam cicik dekat ni kerongkong dia. Macam bacaan dia tak jelas. Okay, so kita akan benar kepada dia untuk buat macam apa hukum itu. Dan masa yang dia nak buat at-tanahnuh, tak tahu di dalam bahasa Melayu apa dia, macam dia nak buat macam tu, dia terkeluar dua huruf. Apa hukum salat dia? Kita tengok di sini dia kata kita akan maafkan kepada dia untuk bacaan surah Al-Fatihah sahaja. Kalau lain pada surah Al-Fatihah tak boleh. Dia kena buat at-tanahnuh untuk surah Al-Fatihah. So, bacaan surah Al-Fatihah adalah rukun. Kena semua huruf surah Al-Fatihah adalah jelas. So kalau bacaan surah yang selepas surah Al-Fatihah dan dia buat at-tanahnuh itu dan ada dua huruf yang keluar, makna salat dia batal. Ya. Wa in ta'azzara al-jahru biha illa bihi tarakahu wa asarra biha wa la yatanahnahu lahu. Kalau terakhir sekali macam suara dia tak jelas langsung. Masa yang dia baca surah yang selepas surah Al-Fatihah, dia macam tak jelas. Ada masalah dekat sini. Maknanya dia kata di sini dia akan tinggal bacaan itu. Tak payah sambung. Okay, dia akan berhenti bacaan dan dia akan buat rukuk dan sujud. Sebab satu ayat atau dia tak baca langsung lepas surah Al-Fatihah tak ada masalah. Ya. So kita akan maafkan untuk surah Al-Fatihah saja.
قال ولو رأى أعمى يقع في بئر ونحوه وجب إنذاره بالنطق إن لم يكن بغيره وتبطل صلاته. Dia kata kalau kita nampak satu orang yang dia akan jatuh, okey, macam mana kita akan tolong dia? Okey, tengok di sini. Kita akan ada banyak keadaan. Keadaan yang pertama, kalau orang itu orang buta, dia tak nampak. Okey? So macam yang kita di dalam solat, kita akan kata hati-hati, boleh macam tu. Sebab dia tak boleh nampak. So ni keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kalau orang dia bukan buta, tapi dia dekat pada kita. Kalau dekat, ni keadaan yang kedua. Kalau dia dekat, kita boleh jalan satu langkah. Macam satu langkah dan kita akan tangkap dia. Tak ada masalah. Ni keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, kalau dia jauh dan dia boleh nampak. Kalau dia boleh nampak, kita boleh bagi satu isyarat. Macam angkat tangan dan balik. Masa dia nampak macam ada satu tangan, kenapa dia buat macam tu? Dia boleh hati-hati. So kita tengok kepada keadaan. Tapi kalau kepada orang yang dia macam dia jauh dan kita jalan kepada dia, maknanya solat batal. Maknanya kena ikut keadaan dia, lepas tu kita boleh keputusan kita akan tolong atau tak. قال ولا تبطل بالذكر وتبطل بالدعاء خطابا كرحمك الله وعليك السلام لا غيبة كرحم الله زيدا. Dia kata kalau di dalam solat, satu orang dia nak sebutkan doa, boleh sebutkan doa masa yang dia berdiri, boleh. Masa yang dia rukuk, boleh, tak ada masalah. Tapi maksud dia untuk doa itu nak bagi tahu kepada orang yang lain. Okey, macam dia kata rahimahullah, contoh, atau rahimakallah. Maksudnya dia dengar rahimakallah, dia akan berhenti, atau dia akan, siapa yang dia panggil saya, macam tu. Apa hukum dia? Dia kata kita akan benar kepada orang yang dia bersalat di dalam salat untuk buat macam tu kalau dia memakai dhamir ha, bukan dhamir kaf. Tengok macam mana mazhab Imam Syafi'i. Kalau dia kata rahimaka Allah, mana dia bercakap sama dengan orang yang di luar salat, walaupun maksud dia untuk doa. Tapi kalau dia memakai rahimahu, so maknanya tak ada perbualan di antara dia dan sama dengan orang yang di luar salat. So maknanya kalau dia kata rahimahullah atau rahimaha Allah, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau untuk dia yang terus kepada dia, macam dia kita bercakap sama dengan dia. Okay, qala walau nabahu syai'un fi as-salati sabbaha ar-rajul wa saffaqat al-mar'atu bi batni kaffin la 'ala dhahri ukhra la batnan li batnin. Di sini dia kata kalau satu orang yang ada masalah di dalam salat, macam dia makmum, imam dia buat satu salah di dalam salat, macam mana dia akan bagi tahu dia? Kalau lelaki, dia akan bagi tahu dengan subhanallah. Kalau perempuan, dia akan tapak. Tapi dia kata jangan dia tapak macam tu. Dia akan tapak satu di atas satu. Macam ni. Okay, itu panggil dia at-tasfih, bukan at-tasfiq. Kalau at-tasfiq kita tak benar. Kenapa? Sebab macam suara dia kuat sikit. So dia akan buat macam ni. Dia adalah perempuan. Tapi lelaki dia boleh sebutkan subhanallah. Qala walau takallama binadhmi al-Qur'ani ka ya Yahya khudhil kitaba wa qasada i'lamahu faqat aw atlaqa batalat salatahu aw tilawatan faqat aw tilawatan wa i'laman fala. Okay, so di sini dia kata tadi kita bercakap pasal doa. Okay, doa itu satu bahagian daripada salat, tidak ada masalah. Tapi yang paling penting dia tak sebutkan yang kepada orang itu. Tak ada satu perbualan di antara orang yang bersalat yang di luar salat. Di sini kalau satu orang dia baca satu ayat yang ada tambih, yang ada satu perhatian kepada orang yang di luar salat. Ya Yahya khudhil kitab. Macam dia nak suruh anak dia, tapi dia memakai nama Yahya, walaupun nama anak dia bukan ya Yahya, tapi dia nak bagi tahu dia ambil buku itu, dia akan dan baca ayat itu. Apa hukum dia? Dia kata kalau maksud dia atau niat orang yang di dalam salat, niat dia untuk membagi tahu orang itu, salat dia batal.
atau dia sebutkan ayat itu tidak ada niat, itu macam am, dia tak berkait dia dengan satu benda, macam am, solat dia batal sama juga. Kenapa? Sebab dia bawa satu benda yang tak berkait dengan solat dan letak dia di dalam solat, solat dia batal. Okey, macam apa cara dia? Dia kata cara dia, kalau maksud dia untuk untuk bacaan sahaja, tilawah, untuk bacaan Al-Quran di dalam solat, atau dua-dua dia gabung di antara nak bagi tahu kepada orang itu dalam masa yang sama saya nak baca Quran. Kalau dia gabung di antara dua benda, boleh, tidak ada masalah. قال وتبطل بوصول عين وإن قلت إلى جوفه عمدا وكذا سهوا أو جهلا بالتحريم إن كثرت عرفا لا إن قلت. Okey, saya akan bagi tahu satu kaedah yang am. Di dalam mazhab Syafi'i, kita tak benar kepada semua orang yang dia tidak tahu hukum-hukum salat atau hukum-hukum perkara yang dia akan batalkan salat untuk maafkan, walaupun dia tak tahu hukum dia. Sebab kita akan suruh dia untuk belajar dulu baru masuk salat. Jangan masuk salat kalau orang itu yang dia tak tahu salat. Ya, so itu hukum yang am. Walaupun dia tak tahu, walaupun dia jahil, walaupun dia macam terlupa, apa semua kita tak benar. Tak benar. Sebab itu fardu ain. Dia kena belajar dulu. Okey, di sini dia bagi lagi satu contoh. Contohnya dia kata kalau satu orang dia baru habis makan dan dia terus masuk solat. Ada beberapa makanan yang di antara gigi. Okey, di dalam solat bahagian atau sebiji itu daripada makanan dia turun. Masa yang dia turun, dia masuk di dalam perut. Apa hukum dia? Salat dia batal. Walaupun dia tak tahu, walaupun dia terlupa, walaupun dia tak maksud dia, jangan masuk salat. So maknanya pergi cuci mulut, dia pastikan tak ada apa-apa, boleh memakai siwak, boleh brush semua gigi, dan baru dia akan masuk salat. Okey? Naam. قال وتبطل بزيادة ركن فعلي كركوع عمدا لا سهوا لا بقولي عمدا كتكرار الفاتحة أو التشهد أو قراءتهما في غير محلهما. Dia kata kalau satu orang dia menambah satu rukun fi'li, okey, rukun fi'li macam rukuk, dia buat 2 rukuk, atau sujud, dia buat 3 sujud. Kalau dia menambah satu rukun fi'li, membuatkan buatan itu di dalam salat, salat dia batal. Walaupun tak maksud dia, walaupun lara, walaupun apa-apa, tak terima. Okey? Kecuali, tapi kalau la biqawliyin amdan, tapi kalau dia menambah satu rukun yang qawli, macam bacaan surah Al-Fatihah, bacaan surah yang selepas surah Al-Fatihah, atau bacaan At-Tashahud. Okey? Kalau bacaan itu dia menambah, tidak ada masalah. Satu orang dia habis bacaan surah Al-Fatihah dan dia ulang sekali lagi sebab imam tak habis lagi. Atau dia baca satu surah dan dia nak menambah satu surah, boleh, tidak ada masalah. Dekat tasyahud, dia habiskan at-tahiyyatu, imam tak habis lagi, dia nak ulang sekali lagi, boleh, tak ada masalah. Okey? Kalau rukun qawli kita akan benar. Tapi kalau fi'li tak boleh. Salat dia batal. قال وتبطل بزيادة فعل ولو سهوا من غير جنس الصلاة إن كثر متواليا كثلاث خطوات أو ضربات متواليات لا إن قل كخطوتين أو كثر وتفرق بحيث يعد الثاني منقطعا عن الأول. Okey, apa maksud contoh yang di sini? Al-Imam Ibn Naqib dia kata kalau satu orang dia menambah satu pelakuan, okey, dan dia tak maksud dia, dan pelakuan itu tak ada duplicate daripada solat, bukan daripada rukun, dia bukan menambah rukuk, dia bukan menambah sujud, tak, dia menambah satu langkah. Satu langkah di dalam solat kita tak ada berjalan. So macam mana kalau dia menambah satu fi'il? Dia kata kalau 3 langkah, dia dah sampai 3 langkah, solat dia batal. Ataupun dia nak pukul satu benda, okey, atau darabatin mutawaliyat, dia pukul macam ni, 1, 2, 3. Okey, kalau untuk bergerak tangan,
3 kali, kalau dia dah sampai 3 kali, solat dia belum batal lagi. Tapi kalau dia mula di yang keempat, solat dia batal. Lain pada berjalan. Kenapa? Sebab berjalan itu memakai kaki. Tapi untuk tangan, itu tangan sahaja yang bergerak. Kalau badan dia tak bergerak sebenarnya. Sebab tangan boleh pergi dan balik, tapi badan kita tak gerak. Tapi untuk kaki, kalau kita jalan, semua badan kita akan bergerak. Itu kenapa kalau satu orang dia nak berjalan, dia akan jalan satu langkah dan kaki kanan pergi dan kaki kiri datang. Masa yang dia pergi satu, masa yang kiri datang ni dua. Kalau dia mula dengan yang ketiga, salat dia batal. Tapi untuk tangan, kalau dia pergi dan balik, okey, 1, 2, 3, boleh pergi, tak ada masalah. Tapi kalau dia pergi dan balik, salat dia batal. So dia mula dengan yang keempat. Tapi untuk kaki, kalau dia sampai 3, okey, bukan mula dengan yang keempat. Kalau sampai 3, mana salat dia batal. Jangan sampai ke 3 atau jangan mula dengan yang ketiga. Itu beza di antara kaki dan tangan. Qala fa in fahusha kawathbatin batalat. Okey, dia buat satu langkah, tak ada masalah. Tapi satu langkah itu yang dia jump. Okey, dia macam lari, jump dan dia turun. Kalau dia fahish, macam yang dia pelik sangat, kita tak benar walaupun satu langkah. Qala wala tadurru harakatun khafifah kahakkin bi asabi'ihi wa idarati subhatin wala sukutun tawilun wa isyaratun mufhimatun min akhras. Dia kata, ni kaedah yang am. Kalau satu bahagian daripada yang saya bagi tahu tadi, tak ada masalah. Okey, kalau kita tadi kata satu langkah, macam mana kalau separuh langkah? Separuh langkah tak kira satu pergerakan di dalam solat. Okey, satu orang dia nak buat, yani dia nak ada satu gatal di sini dan dia nak gerakkan di sini. So masa yang dia gerakkan tangan ke sini, itu bergerak kira satu. Okey, di sini banyak bergerak. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tak kira sebenarnya. Sebab ini satu bahagian daripada satu pergerakan. So maknanya pergi kira satu, walaupun banyak bergerak dekat sini, dan dia balikkan ni 2, baru gerak 2, baru kira 2. So pergi dan balik. Apa yang dia gerak tak kira. Atau satu orang masa yang dia nak jalan, bukan satu langkah. Dia jalan macam satu kaki sahaja. Kaki ke depan dan kaki kiri datang. Ni ke depan dan kiri. Apa hukum dia? Tak kira satu-satu. Tak kira 1, 2. So yang kecil, yang satu bahagian daripada satu pergerakan yang besar, tak kira, tak ada masalah. Qala wa tukrahu wa huwa yudafi'u al-akhbathaini wa bihadrati ta'amin aw sharabin yatuqu ilayh illa in khashiya khuruj al-waqt. Dia kata ni makruh. Hukum dia kalau satu orang yang dia mula solat dia dan dia dah penuh daripada depan dan belakang. Okey, kalau dia nak buat rukuk, mungkin dia akan terkuntut. Atau satu orang masa yang dia nak angkat daripada sujud dan dia naik ke atas, mungkin dia terkencing. So jangan buat macam tu. Yang dia sudah penuh daripada depan yang belakang. So semua solat dia macam tak ada tumanina. Kalau tengok di sini kita akan membezakan di antara macam mana dia penuh. Susah kita nak bagi satu prinsipal atau satu syarat. Bila kita akan kata ni dah penuh, ya, kita akan kata dah penuh kalau macam contoh yang tadi, macam dia nak buat rukuk, dia terkuntut. Maknanya itu salat dia batal dan mula-mula salat dia adalah haram, dia akan berdosa sebenarnya. Jangan mula salat dengan keadaan itu. Ya, sebenarnya dia kena pergi dan dia semua pergi tandas, dia akan jadi rehat, lepas tu baru dia akan masuk salat. Ya, so ni hukum dia. Jangan mula dia kalau dah penuh sangat. Tapi kalau sikit je, tak ada masalah. Kita akan benar dengan makruh. Kita akan solat dia adalah makruh. Naam, qala wa yukrahu tashbiku asabi'ihi. Dia sekarang dia akan bagi tahu apa yang makruh di dalam solat dia. Dia kata makruh kepada dia kalau dia buat macam ni.
Dia akan masukkan jari-jari tangan di dalam atau sama dengan jari-jari tangan kiri. Di dalam salat dia buat macam ni, makna salat dia makruh sebenarnya. Waliltifatu bighairi haja. Kalau dia tengok kanan dan kiri dan dia tak berhajat, tak ada apa-apa yang di antara dia, tak ada satu benda yang bahagian di antara dia. Kenapa dia tengok kanan dan kiri? So kalau tidak berhajat, maknanya salat dia makruh. Wa raf'u basarihi ila as-sama'. Kalau dia tengok ke langit, kalau dia tengok langit, maknanya tak ada berhajat, tak ada sebab, tak ada reason kenapa dia tengok. Walaupun ada satu hadis yang Rasulullah bersabda, ala yakhafu haula'i an tukhtafa absaruhum, mereka tak takut kalau Allah SWT ambil vision mereka, mereka tak lihat nanti. Itu maknanya ada satu azab. Jangan tengok ke langit. Wan nadharu ila ma yulhi, dia akan tengok kepada satu benda yang macam dia nak main-main sama dengan dia. Nak habiskan salat. Di dalam masa dia baca surah Al-Fatihah, dia tengok kanan ke, bila akan habis surah Al-Fatihah. Kalau macam tu, tak benar kepada dia kalau dia tengok kepada satu benda yang tak berkait dengan salat atau tidak ada kepentingan. Wa kaffu thawbihi wa sya'rihi wa wad'uhu tahta imamatihi. Kalau satu orang yang rambut dia panjang, selalu dia nak letak dia dekat belakang. Buat rukuk dan dia angkat daripada rukuk, letak dia dekat belakang. Macam tu. Selalu dia buat. Ni makruh. Ataupun dia berpakai imamah, tapi rambut dia terkeluar. Dia nak masukkan dia di dalam di dalam imamah. Amalan itu adalah makruh. Wa mashul ghubari an jabhati. Kalau dia buat sujud, ada sikit daripada tanah atau ada debu yang dia datang daripada daripada lantai dan dia stuck di sini. Macam mana? Kalau dia mengusapkan dia, maknanya solat amalan itu adalah makruh. Wat tatha'ub. Kalau satu orang menguap di dalam solat, macam tu. Kalau dia menguap sahaja tak ada suara, tak ada masalah. Tapi masalahnya kalau dia terkeluar macam satu huruf dua huruf, makna salat dia batal. Naam. Qala fa in ghalabahu wada'a yadahu ala famihi. Okey. Kali yang pertama masa yang dia menguap, jangan dia akan terpaksa untuk buka mulut. Dia cuba tutupkan mulut. Tapi kalau dia terpaksa untuk letak tangan dia, tak apa, dia boleh letak tangan. Qala wal mubalaghatu fi khafd ar-ra's fi ar-ruku'. Masa yang dia buat rukuk, dia letak kepala dia sangat bawah, macam dia dekat pada lantai. Ramai orang jahil dia kata masa rukuk kalau dia mendekatkan kepala kita ke lantai itu lebih baik. Itu tak baik sebenarnya, itu makruh. Okey, dia buat dia macam yang biasa, macam 90 degree. Okey, 90 degree itu yang lebih baik, itu sunnah Rasulullah. Qala wa wad'u yadihi ala khasirati. Kalau dia letak dua tangan macam ni, itu makruh sebenarnya di dalam salat. Wal busaqu qibala wajhihi wa an yamini. Kalau dia meludah, ada satu ludah yang di dalam mulut, dia mengeluarkan dia ke arah kanan atau ke depan dia. Okey, itu kalau luar salat di dalam masjid. Macam mana kalau di dalam salat? Sebenarnya. Tapi kalau dia macam terkeluar, dia nak buat macam tu sebab dia rasa macam susah di sini atau ada masalah apa semua, boleh buat macam tu. Tapi kalau dia terpaksa atau dia berhajat sangat untuk membuat benda itu, boleh, tidak ada masalah. Tapi masa yang nak buat benda itu, kalau di dalam masjid, lebih baik kalau dia keluar salat. Okey, dia keluar salat, dia buat di luar masjid dan baru masuk. Okey, tapi kalau dia dekat satu tempat yang luar pada masjid, dekat rumah atau dekat padang pasir, mana-mana, dia akan menuju ke arah kiri dan dia akan buat benda itu. Sebab kalau ada satu benda yang terkeluar atau ludah itu dia terkeluar, dia akan keluar ke arah kiri, bukan ke arah kanan atau depan dia. Au fi thawbihi, lebih baik kalau di dalam di dalam pakaian dia. Okey, au tahta qadamihi, ataupun dia buat macam ni ke bawah dan dia keluarkan ludah itu dekat bawah dan dia letak dia di bawah kaki dia. Okey, kita akan berhenti di sini sebab yang seterusnya qala walis salati syurutun wa arkanun wa ab'adun wa sunan. Ni semua benda yang syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, ini penting sebenarnya. Kita akan sambung insya-Allah minggu depan.
untuk menjelaskan syurut dan arkan biidznillah taala. Oke, insyaallah kita akan sambung minggu depan. Subhanakallah wa hamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.